Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu kepada korang yang baru saja jumpa channel ini, selamat datang saya ucapkan. Sebenarnya channel ini mengisahkan tentang projek review serta projek-projek yang akan saya jalankan. So guys, untuk video kali ini ataupun bual bicara kali ini, saya akan menerangkan sebuah info kepada korang semua tentang sebuah kereta daripada Jepun, iaitu Mitsubishi GTO. Yang mana Mitsubishi GTO dikeluarkan oleh syarikat Mitsubishi pada awal 90-an yang lalu. Jadinya di video kali ini saya akan menerangkan serba sedikit sejarah mengenai Mitsubishi GTO, asal usul nama GTO dan chassis serta enjin yang digunakan oleh Mitsubishi GTO ini. Okay guys, so sebelum kita pergi lebih lanjut lagi untuk video kita untuk kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Okay guys, lanjut ke video kita untuk kali ini mengenai Mitsubishi GTO. Mitsubishi GTO merupakan kereta sport dua pintu yang dikeluarkan oleh syarikat Mitsubishi sejak tahun 1990 hinggalah tahun 2001. Sepanjang pengeluaran Mitsubishi GTO ini, terdapat 5 jenis enjin yang dikeluarkan untuk Mitsubishi GTO ini, tetapi ia dikeluarkan secara berperingkat. Ok guys, so sebenarnya untuk Mitsubishi GTO ini, sebenarnya ada yang kata Mitsubishi GTO ini terdapat 3 generasi, dan ada juga pendapat yang mengatakan Mitsubishi GTO ini tidak mengenakan generasi dan hanya ada satu generasi sahaja. So kita tahu yang mana betul dan yang mana salah. Ok, balik cerita kita kepada enjin tadi. Nanti saya akan cerita pada akhir video mengenai enjin yang digunakan pada Mitsubishi GTO ini. Sebelum tu kita kenal dulu sejarah Mitsubishi GTO ini. Ok guys, so Mitsubishi GTO atau lebih dikenali sebagai 3000 GT. Untuk sejarah Mitsubishi GTO ini, ia merupakan gabungan di antara syarikat Carring Stay. Saya tak tahu betul ke tak saya sebut Carring Stay ni. So kalau korang tahu, korang boleh tinggalkan dekat ruang komen di bawah betul atau salah saya sebut nama syarikat ini. Carring Stay merupakan sebuah syarikat daripada Amerika Utara. Untuk Mitsubishi GTO, jika di Amerika Utara, ia digelar Doggy Stay yang mula dipasarkan di Amerika Utara pada tahun 1991 hinggalah 1996. Ok guys, so daripada apa yang saya tahu, Mitsubishi GTO ini tidak dijual secara rasmi di Jepun, yang mana ia tidak diedar oleh Mitsubishi Motor. Jadi pada masa itu, jika pembeli di sana mereka nak beli kereta ni, mereka kena order kereta ni. So itu apa yang saya tahu. So jika korang tahu lebih, korang boleh tinggalkan dekat ruang komen di bawah mengenai penjualan Mitsubishi GTO ini di Jepun. Saya tak tahu sejarah yang tepat kenapa ianya boleh jadi sebegini, tetapi jika kita tengok ramai player-player barat yang menggunakan kereta Mitsubishi GTO ini, yang mana kalau kita buka iklan ataupun kita buka Google, banyak gambar-gambar Mitsubishi GTO ini ada di barat. Ok guys, so itu adalah sedikit sejarah Mitsubishi GTO yang saya boleh rumuskan kepada kita semua. So kita masuk bab enjin mengenai Mitsubishi GTO ini. Untuk enjin Mitsubishi GTO ini, ia dikenali dengan 5 model enjin dan diletakkan pada bodi yang berbeza mengikut chassis. Ok, antara enjinnya adalah Z16A, dikeluarkan pada tahun 1990 hingga 1993. Ok, lupa saya nak bagi tahu keseluruhan enjin ke-55 ini sudah pastinya ianya menggunakan 3000cc. Sebab itulah ia digelar 3000 GT. Ok guys, so untuk enjin pertama, macam yang saya katakan tadi, ia menggunakan enjin single overhead can 12 VAH VC. Kedua, double overhead can 24 VAH VC SR, yang mana untuk enjin ni hanyalah spek Jepun. Ketiga, double overhead can 24 VAH VC SL. Untuk enjin ni hanyalah dikeluarkan di United States sahaja. Keempat, double overhead can 24 VAH VC twin turbo. Dan kelima, double overhead can 24 VAH twin turbo. Untuk enjin ini hanya dikeluarkan di Eropah sahaja. Manakala tahun berikutnya, pada tahun 1994 hinggalah tahun 1997, yang menggunakan bodi serta chassis Z15A, yang mana ada two-way steering
dan Z16A 4-way steering. Untuk tahun ini tidak ada perubahan daripada segi enjin, cuma penambahbaikan daripada segi horsepower serta torque yang diproduce untuk ke-55 enjin ini. Manakala seterusnya pada tahun 1997 hinggalah tahun 2001, Mitsubishi mengeluarkan bodi Z15AM. Untuk tahun ini pun tidak ada perubahan ketara daripada segi enjin, cuma perubahan ketara daripada segi kosmetik, yang mana kosmetiknya lebih kepada future ataupun masa depan. Ok guys, so lupa saya nak bagi tahu tadi mengenai detail mengenai Mitsubishi GTO ini. Untuk Mitsubishi GTO ini ia dikeluarkan dengan model 2 pintu coupe dan 2 pintu comfortable. Comfortable maknanya kat sini lebih kepada roadster lah, tetapi ia kecil sedikit. Kiranya boleh buka bumbu lah, senang cerita. Untuk model comfortable ini ianya hanya dikeluarkan pada tahun 1995 hinggalah 1996 sahaja. Itu pun dikeluarkan di Eropah. Untuk enjinnya pula macam yang saya katakan tadi, ianya menggunakan enjin 3000cc dan menggunakan kepacuan ataupun putaran tayar pada bahagian hadapan ataupun front wheel drive, yang mana produk ini salah satu ciptaan Mitsubishi pada masa itu menggunakan sistem kendalian hadapan ataupun front wheel drive. Manakala mengenai transmisi Mitsubishi GTO ini, ia terdapat 3 transmisi yang diberi pilihan. Antaranya adalah 4 speed auto, 5 speed manual dan 6 speed manual. Untuk 6 speed manual ini ia dikeluarkan pada tahun 1993 ke atas. Ok guys, so untuk berat bodi Mitsubishi GTO ini ianya bermula pada 1420 hingga 1870 mengikut chassis serta enjin. Ok guys, so ada yang tanya saya kenapa Mitsubishi GTO ini mempunyai cc 3000cc. Ok, macam yang saya cakap pada mula-mula video tadi, Mitsubishi GTO ini telah bergabung dengan syarikat Amerika, yang mana di sana pada masa itu 90-an 80-an mereka memang terkenal dengan enjin liter tertinggi. Paling kecil pun mereka menggunakan enjin 2.5 liter yang paling kecil. Sebab itulah Mitsubishi GTO ini diletakkan dengan enjin 3000cc. Ok guys, so itu adalah sedikit sebanyak yang saya boleh rumuskan ataupun jelaskan kepada kita semua mengenai Mitsubishi GTO ataupun 3000 GT. Yang mana kalau nak bercerita mengenai Mitsubishi GTO ini ataupun sejarah menyeluruh mengenai Mitsubishi GTO ini, saya rasa mungkin video ini akan menjadi panjang sangat. Jadinya dalam video ini saya harap anda semua faham, dan jika korang ada info-info mengenai Mitsubishi GTO ini, korang boleh tinggalkan dekat ruang komen di bawah. Ok guys, so saya rasa video saya mungkin sampai di sini saja. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik butang like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum.